Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua anak murid di sana, semoga sehat-sehat dan ceria selalu, dan harapannya telah bersedia pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam bab sains, iaitu di bawah topik sebatin karbon, yang mana kita masih lagi membincangkan tajuk kecil, iaitu berkenaan dengan alkohol. So kali ini ialah bahagian 2 lah. Okey, jadi pada akhir kuliah ini, apa yang kita akan perolehi, yang pertama sekali ialah bagaimana kita nak menghasilkan alkohol. Macam mana nak buat. Okey, hari itu pun kita dah bincang kan. Kata kuncinya ialah proses penapaian, bagi mereka yang ingat lah. Kemudian yang kedua ialah menyatakan ciri umum alkohol. So alkohol yang kita buat tu, yang kita hasilkan tu, mempunyai apa ciri-ciri dia, apa sifat dia. Boleh lah. Okey, ulang balik, iaitu bagaimana ia diproses, bagaimana. So kali ini kita akan bincangkan bagaimana nak mendapat alkohol yang tulen. Okey, kemudian yang kedua, bagaimana kita nak mengenal pasti apakah ciri-ciri umum alkohol yang mungkin kita ketahui lah. Okey lah. Okey, bagi mereka yang ada buku teks, sila buka buku teks muka surat 127, iaitu tajuk alkohol. Okey, mari kita ulang balik. Alkohol merupakan satu kumpulan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. So ingat, ada 3 perkara, ada 3 unsur di dalam alkohol. Karbon, hidrogen dan juga oksigen. Kemudian kumpulan sebatian ini mempunyai nama yang khusus, yang mana di akhir setiap namanya ada perkataan OL. OL. Okey, so antara contohnya ialah etanol, metanol, propanol, butanol dan yang seterusnya. Okey, so dalam bab ini, hari itu kita akan bincang bagaimana untuk menghasilkan alkohol dengan hanya kita mempunyai satu larutan gula. Kemudian kita ada yeast, kamu tahu yeast ialah yang kita guna untuk buat roti tu. Kemudian kita campurkan dan kita peramkan di dalam satu bekas yang bertutup, maka dia akan menghasilkan sesuatu lah. Jadi kalau kita ingat mak kita, tok wan kita yang biasa buat tapai, sebenarnya proses penapaian itu adalah proses untuk menghasilkan alkohol. Sebab itu kalau kamu lihat cecair yang terhasil daripada tapai tersebut, sekiranya ia telah berbuih, sebenarnya dia telah bertukar menjadi tuak, yang boleh memabukkan. Okey, dari sudut dari sudut dimakmal, apa yang kita perlu buat ialah larutan penapaian tersebut, kita perlu didihkan, iaitu kita masukkan dalam bekas yang sebegini. So ini dikenali sebagai proses penyulingan. Ingat lagi, penyulingan ialah satu proses bagaimana kita membersihkan sesuatu larutan. So untuk itu kita akan mendapat sesuatu larutan yang lebih tulen. Jadi dalam hal ini kita masukkan air larutan penapaian tersebut ke dalam kelalang ni. Kemudian kita campurkan serpihan porselin. Porselin ni ialah untuk mengaktifkan ataupun melancarkan ataupun melajukan proses penghasilan etanan tersebut. Kemudian kita panaskan. Setelah kita panaskan, kita tahu sesuatu lautan yang dipanas dia akan meruap. Okey, kemudian dia akan uap tu masuk ke dalam saluran ini. So saluran ini dikenali sebagai kondenser libid. Kemudian apabila dia mengalir dalam kondenser libid ini, kenapa kita gunakan ialah kerana di luarnya ada air. Air masuk dan air keluar. So air tersebut dia akan menyejukkan uap tersebut, dan hasilnya ialah uap yang disejukkan dia akan menghasilkan titisan-titisan. So titisan-titisan yang terkumpul ni sebenarnya adalah alkohol yang tulen. Mudah ya. Cuma keadaan ini kita tak boleh buat di rumah lah, sebab kita tidak ada peralatan yang sedemikian. Okey, so larutan tersebut, larutan yang telah kita suling, kita akan test, kita akan uji apakah ciri-cirinya. Boleh ya. Okey, so antara ciri yang kita akan uji, sebelum itu mari kita lihat persamaan. Apakah persamaan kimia yang terlibat dalam hal proses penapaian tersebut. Jadi kalau kita lihat larutan glukosa
Okey, yang kita campur dengan yeast. Di mana kita tahu dalam yeast tu ada enzim zymes. Dia akan menghasilkan ethanol, akan menghasilkan buih tadi, iaitu gas karbon dioksida. Dan tak lupa juga ialah haba, haba. Sebab itu kita lihat apabila kita makan tapai terlampau banyak, badan akan jadi panas. Sebab ethanol ataupun alkohol tersebut dia memanaskan badan. Jadi sebab itu tak boleh makan banyak. Okey, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum. Bagaimana kita ingin menguji? Tapi sebelum itu kita akan lihat sifat. Apakah bezanya di antara ethanol dengan air? Kan? Jadi kalau kita lihat dari sudut takat didih. Takat didih bagi air ialah 100 darjah Celsius. Takat didih bagi air. Manakala takat didih bagi ethanol ialah 78. So mana yang lebih rendah? Sudah pasti alkohol kan. Jadi sebab itu apabila larutan alkohol, sebenarnya larutan alkohol dia alkohol bercampur dengan air. So apabila kita didihkan tadi, yang akan terperuap pertama sekali ialah alkohol. Iaitu pada suhu 78 dia sudah mula meruap. So bila meruap dia akan disejukkan, maka disejukkan dia akan bertukar menjadi cecair. So yang itu adalah larutan alkohol yang tulen. Boleh Okey, seterusnya kita akan lihat ciri-ciri umum alkohol. Jadi apakah sifat-sifat dia Jadi kalau anda pernah pergi ke klinik untuk mendapat suntikan, sebelum anda disuntik, kita ingat nurse ataupun jururawat dia akan membersihkan permukaan kulit dengan sedikit alkohol. Dan kita akan rasa sejuk kan. Jadi itu adalah alkohol yang disapukan. Jadi alkohol dia mempunyai bau kan. Kita akan bau yang sedap kot. Selain daripada bau, apakah ciri-ciri alkohol yang lain? Maka dengan itu kita akan membuat eksperimen. Okey, yang pertama kita akan uji dari sudut ketelarutan campuran alkohol dengan air. Itu yang pertama. Dia boleh larut ke tak larut. Kemudian yang kedua, kita akan uji dia dengan kebolehan bakar alkohol. Maksudnya bila kita nyalakan api bagaimana? Dia menyala ke ataupun tidak. Dan yang seterusnya ialah tindak balas alkohol dengan asid untuk menghasilkan ester. Jadi kita campur alkohol dengan asid. So dia akan menghasilkan satu larutan yang baru dikenali sebagai ester. So ester tu apa dia? Nanti kita akan cek Kita akan semak. Okey. Jadi untuk menjawab pada persoalan ciri-ciri alkohol itu, jadi bagi mereka yang ada buku amali, sila keluarkan buku amali muka surat 78 iaitu ciri-ciri alkohol. Jadi tujuannya ialah mengkaji ciri-ciri alkohol. So yang pertama ialah ketelarutan dengan air. Kemudian yang kedua ialah kebolehbakaran. Dan yang ketiga ialah tindak balas dengan asid. So tiga ni kita akan uji. So bagaimana cara untuk buatnya? Mudah saja. Bagi ketelarutan dengan air, kita hanya titiskan beberapa titis alkohol. So dalam hal ni kita menggunakan ethanol dicampur dengan air, kemudian kita goncang. Kemudian kita akan lihat, buat pemerhatian. Kemudian yang kedua, hanya letakkan alkohol ataupun ethanol dalam mangkuk penyejat. Kemudian kita akan bakar dia. Kita akan lihat bagaimana rupa api, kesan api dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita campurkan, titiskan alkohol dengan asid. So kali ini kita menggunakan asid etanoid. Asid etanoid yang ada di makmalah. So pemerhatian yang kita lihat ialah, bagi ketelarutan dengan air, kita akan dapati bahawa ethanol larut di dalam air. Ethanol terlarut campur dengan air. Maksudnya tidak ada lapisan. Seperti mana kalau kita campur minyak dengan air, kita nampak dua lapisan kan. Itu bermaksud dia tidak larut, dia tidak bercampur. Kemudian bagaimana dengan kebolehbakaran? Ethanol terbakar dengan nyalaan biru dan tiada kesan jelaga. Jadi maknanya api biru ni api yang panas ke yang sejuk? Yang panas kan? Jadi kalau kita lihat, kalau kita bakar diesel, kalau kita bakar kayu, kalau kita bakar minyak masak, kita akan dapati ada jelaga, ada asap hitam, tetapi alkohol tidak ada. Kemudian yang ketiga,
tidak balas dengan asid. Okey, kita akan dapati dia bercampur dan kita akan terkesan ataupun mengesan satu bau seperti bau buah, iaitu bau yang wangi. So bermaksud apabila asid campur dengan alkohol, dia akan menghasilkan satu larutan yang berbau wangi. So larutan yang berbau wangi itu larutan apa? Larutan yang berbau wangi itu ialah larutan minyak wangi. Okey, mari kita bincang bagaimana anda menentukan bahawa alkohol larut di dalam air. Okey, tadi pun dah jawab. Tiada dua lapisan cecair yang terbentuk di dalam tabung uji. Itu menunjukkan ia larut. Kemudian yang kedua, apakah kegunaan alkohol yang disumbangkan oleh ciri kebolehbakaran? So ini menunjukkan bahawa alkohol merupakan bahan api. Kemudian apakah ciri lain? Dia tidak berwarna, dia larut dalam air dan mudah meruap. Sebab itu kalau sekarang ni musim PKP, COVID-19 kan, kita disarankan sentiasa menyucikan tangan dengan sanitizer. So sanitizer yang kita gunakan tu kan, perasan kalau kita sapu kita akan rasa sejuk kan. Sebenarnya sanitizer tersebut, larutan tersebut mengandungi 70%, 60 ke 70% alkohol. Sebab itu kita rasa sejuk. Dan tak sampai 30 saat dia akan meruap sebab dia adalah unsur alkohol. Kemudian tuliskan persamaan bagi tindak balas dengan asid bagaimana. So apabila etanol dicampur dengan asid etanoid, okay, kita campur sedikit asid sulfurik sebagai pemangkin, dia akan menghasilkan ester. Ester ialah larutan wangi ataupun minyak wangi lah, senang kata, bercampur dengan air. Kemudian proses ini dikenali sebagai proses pengeksteran ataupun proses penghasilan minyak wangi. Tapi dari sudut saintifiknya kita kenali pengeksteran. Okey, kesimpulan. Nak berah. Alkohol terlarut campur dengan air. Itu yang pertama. Ingat, alkohol campur dengan air. Memang boleh campur. Yang kedua, alkohol mudah terbakar. Jadi jangan buat pasal. Sapu alkohol dekat tangan, kemudian pergi masak, terbakar tangan. Kemudian dia tanpa menghasilkan jelaga. Bila api itu terhasil, tidak ada jelaga, tidak ada asap hitam. Kemudian yang ketiga, alkohol bertindak balas dengan asid organik, apa-apa saja asid yang lemah untuk membentuk ester. So ester itu adalah minyak wangi. Okey, jadi cikgu rasa itu saja pada hari ini. Okey, cikgu rasa cukuplah untuk hari ini, dan kita ulang balik. Adakah anda dapat memerihalkan proses penghasilan alkohol? Bagaimana nak menulingkan alkohol? So jawapannya sudah pasti, anda akan lakukan proses penyulingan. Bagaimana untuk menghasilkan alkohol yang tulen. Okay. So bahan utamanya ialah yeast dan juga larutan gula ataupun larutan glukosa. Simple. Kemudian bagaimana ciri? Ciri yang kita uji pada kali ini ialah keterlarutan dalam air. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kebolehbakaran, dia boleh terbakar atau tidak, dan bila terbakar bagaimana. Dan yang ketiga, apabila dicampur dengan asid, dia akan menghasilkan satu larutan baru yang dikenali sebagai larutan ester ataupun proses pengesteran, iaitu larutan yang bersifat wangi. Jadi makna kata nak buat minyak wangi sebenarnya mudah dan boleh, tak ada masalah. Okey, itu saja hari ini, dan seperti biasa sila buka Google Classroom. Di sana ada tugasan yang anda perlu selesaikan. Okey, berjumpa lagi dalam siri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.